Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Okay, we continue our class in chapter 4, practice question 1. Okay, in practice question 1, our question is based on the figure below. If the mass of the toy car is 7 kilogram, find given G equal to 9.81 meter per second square. A, the potential of energy at point A. B, the kinetic energy at point C. And then C, the velocity at point C. And D, the potential energy at point D. And E, the kinetic energy at point D. So point A, point B, point C and point D. So untuk menyelesaikan masalah ini kita kena ingat balik kepada kuliah kita yang lepas bagaimana perkaitan di antara potential energy, kinetic energy and E total energy. Okay. So how we will solve it? Okay. First of all, the potential energy at point A equal to E potential equal to mgh. Kenapa kita menggunakan terus E potential equal to mgh? Okey, saya tukar dulu pada pen. Ingat lagi konsep kita belajar bahawa pada kedudukan A ni, okey, pada kedudukan A kita tahu bahawa E total adalah bersamaan dengan M ataupun kita kata, sekejap saya padamkan dulu. Mana pensel? Okey. Tuliskan dulu. Okey, kita tahu bahawa E total adalah bersamaan dengan E potential plus E kinetic. Dan pada point ini kita tahu bahawa E kinetic adalah bersamaan dengan sifar. Kenapa sifar? Kerana formulanya half mv square. Apa jadi dengan V? V bernilai sifar meter per second. 0 meter per second. Kenapa? Sebab troli kita belum bergerak. Okey. So, tinggallah E total. Okey, kalau kita tengok di sini, E total adalah bersamaan E potential plus E kinetic. Maka tinggallah E potential. Maka E total bersamaan dengan E potential bersamaan dengan mgh. So bila kita gantikan nilainya adalah seperti berikut, di mana M kita adalah 7 kg, G kita adalah 9.81 dan H kita, ketinggian kita adalah 25 meter. Maka kita dapat E potential adalah 1716.75. E potential ini adalah E potential maksimum. So E potential maksimum bersamaan dengan E total. Okey. So selesai untuk soalan yang pertama. Now kita pergi kepada soalan yang kedua. So pada soalan yang kedua dia minta dapatkan the kinetic energy at point C. Okey. So kita tahu bahawa, okey, yang pertama sekali kita tengok pada point C. Kita tahu bahawa kedudukan ini adakah kedudukan paling rendah? So kita tahu bahawa kedudukan ini adalah kedudukan paling rendah. H kita bersamaan dengan sifar, betul? Kita cek balik soalan. Apakah betul H kita? So diukur daripada arah paling bawah. Okey. So ini ukurannya. Jadi kita tahu bahawa formula di peringkat ini adalah, saya bawa ke sini. E total adalah bersamaan E potential plus E kinetic. Dan kita tahu bahawa pada kedudukan ini E potential akan mendapat nilai sifar. Kenapa dapat nilai sifar? Disebabkan mg H plus half mv square. So H kita adalah sifar, betul? Maka nilainya akan jadi sifar. E total adalah bersamaan sifar plus half mv square. Dan pada pengiraan sebelum ini kita tahu bahawa E total kita juga adalah bersamaan dengan 1716.75. Maka
kita dapati E total adalah bersamaan E potential maksimum adalah bersamaan 1716.75 Joule bersamaan dengan E kinetic maksimum. Okey. So maka kita dapat E potential maksimum adalah sama dengan E kinetic maksimum adalah bersamaan 1716.75 Joule. Alright. So C. Soalan yang kedua kita nak dapatkan the velocity of at point C. Maksudnya kita nak dapatkan pada kedudukan C ni V-nya adalah berapa. Disebabkan kita dah tahu nilai E kinetic ini, maka kita tahu juga nilai jisim, maka kita gantikan. E kinetic equal to half mv equal to 2. E kinetic kita adalah 1716.75 bersamaan 1/2 darabkan dengan 7. Kita punya M kita punya 7 dan kita nak dapatkan nilai V. So menggunakan persamaan algebra kita permudahkan, maka V bersamaan punca kuasa bagi okey, ini awak kena kira sendiri. Saya tersetting macam ni. Tak apa. Apapun V kuasa 2 bersamaan 1716.75 bahagikan dengan 3.5, maka V adalah punca kuasa bagi jawapan yang ini di sini. Okey, dan kita dapat V bersamaan 22.15 meter per saat. Okey, selesai untuk C. Kemudian D kita nak dapatkan the potential energy at point D. The potential energy at point D. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Kita diberi maklumat bahawa ketinggian ini adalah 15 meter. So kita terus kira E potential equal to mg h. So M kita berapa? 7 kg. G kita 9.81 dan ketinggian kita adalah 15 meter. Okey. So kita dapat 1030.5 Joule. Selesai untuk D. Dan untuk E dia minta kita dapatkan tenaga kinetik pada point D. Okey. Okey, dia nak dapatkan tenaga kinetik pada point D. Ingat pada konsep yang kita belajar sebelum ini, di sini E total dia tidak boleh lagi kita kata E potential plus E kinetic. Dia konsep dia lain. Kalau di sini ya. Kalau di sini ya. Bila sampai di sini ada satu konsep lain iaitu E kinetic pada point D adalah bersamaan dengan E potential pada point A tolak E potential at point D. E potential at point A tolak E potential at point D. Perbezaan ini adalah bersamaan dengan E kinetic at point D. Begitulah konsep seterusnya kalau diturun lagi. Okey. Maka kita dapat nilainya 686.7 Joule. Alright. So selesai untuk soalan yang ini. Okey, soalan yang kedua, practice question 2. Okay. 0.15 kg ball is dropped from rest, maksudnya kita jatuhkan daripada keadaan rehat at height of 2 meter. It's bounce to a maximum height of 1.8 meter. Ingat, kita kena guna formula bounce back. So find the potential energy of the ball at the position of release. Maksudnya dia minta dapatkan nilai tenaga keupayaan pada mula-mula sekali kita lepas. Pada masa tu nilai V kita adalah sifar. Maksudnya nilai V-nya kita adalah sifar. And then calculate energy loss. Kirakan tenaga yang hilang after the first bound when the current height of the ball is 1.8 meter. And then see after reaching 1.8 meter, the ball fall and bounce again, assuming that the energy lost in each bound is the same. Find the maximum height reached by the ball after the second. Maksudnya bola tu kita lepas jatuh, dia bounce next sekali. Kemudian untuk soalan sini, dia jatuh dan kita nak ukur ketinggian yang seterusnya dengan menganggap bahawa jumlah kehilangan haba adalah sama. So macam mana kita nak selesai? Okay, yang pertama sekali, kita sekejap saya tukar pada pen dulu.
Okey, kita faham bahawa pada kedudukan ini bola kita nak lepaskan, ini kata lantai, dia berada pada ketinggian yang maksimum lah. Okay, so ketinggian maksimum diberikan 2 meter. So pada kedudukan ini kita tahu bahawa secara konsep E total bersamaan dengan E potential plus E kinetic. Kemudian E potential kita mg H tak ada masalah, tetapi nilai kita untuk E kinetic iaitu V kita akan bersamaan dengan 0 meter per saat. Maka nilai ini akan menjadi 0. Maka E total adalah bersamaan dengan mg H equal to E potential maximum. So kita gantikan nilai, so E potential equal to mg H ataupun E total, maksudnya sini E potential maximum. Maka M kita 0.15 kg, G kita 9.81 dan H kita adalah 2 meter. Maka kedudukan kita, E potential kita pada kedudukan maksimum adalah 2.94. Okey. So ingat jawapan ini, kita pergi pada yang kedua. The energy loss after the first bound. Kita nak dapat berapa kehilangan tenaga pada lantunan yang pertama apabila ianya melantun pada ketinggian 1.8 meter. Okay. So energy loss adalah, macam mana energy loss? So saya kira sini So bola ni jatuh, dia bounce back, katalah naik ketinggian. Pada ketinggian yang pertama 2 meter jarak ini, kemudian jatuh dan dia bounce back balik pada ketinggian 1.8 meter. Kita nak daripada jarak ini ke sini, kita nak dapatkan kehilangan tenaga. Okey, so macam mana kita nak buat adalah energy loss adalah E potential pada point A minus E potential at point B. So biasa kita kira M G H pada A, M G H pada B. Maka kita dapat 2.94 tolak 2.65, maka tenaga yang hilang setiap kali bounce adalah 0.29 joule. Okey, kita kaitkan dengan soalan C. After reaching 1.8 meter, the ball falls and bounce again, assuming that the energy loss in each bound is same. Nampak? Maksudnya tadi kita dapat berapa? 0.29. Maksudnya kita kekalkan 0.29 joule. Pada setiap kali bounce jatuh, tenaga dia hilang sebanyak 0.29 joule. Find the maximum height reached by the ball after the second bound. Maksudnya dia nak dapatkan kedudukan bola, ketinggian kedudukan bola apabila ia bounce sekali yang seterusnya. Okay. Energy loss when the ball bound in first bound, iaitu pada kedudukan 18 meter 0.29 joule. Maka kita membuat tanggapan is the maximum height reached by the ball after the second bounce. Jadi kita beranggapan kita nak ukur ketinggian pada second bound, kita anggap ini sebagai H-nya, H yang baru. Okey, contoh macam ni Ini dia akan jatuh. Okey, first bound ketinggiannya adalah 1.8. H1 katakan 1.8. Dan bola ni akan jatuh dan kita akan tengok dia akan bounce pada ketinggian H2 Bagi contohlah. So ni dia bounce balik, dia jatuh, dia bounce. Kita menganggap kehilangan tenaga, jumlah kehilangan tenaga bagi setiap kali bounce adalah 0.29 joule. Maka energy loss adalah E potential pada first bound, tak ada masalah, 0.1, iaitu formulanya mgh. M kita 0.15, G 9.81 dan H kita 1.8. Dan pada second bounce kita ada juga M, H kita pakai H1, M, G, H kita pakai H2,
Maka M kita nak cari, kita dah ada, G kita ada, H2 yang kita nak cari. Sebagai contoh saya letak sini H2. Maka kita tahu energy loss sebab dia kata setiap kali bounce, drop and bounce, maka nilai tenaga yang hilang adalah konsisten sebanyak 0.29. So kita letakkan 0.29 di hadapan adalah bersamaan dengan E potential first bound minus E potential second bound. Maka menggunakan persamaan algebra, maka kita dapat pada second bounce nilainya adalah H kita akan jadi 1.61 meter. Nampak? 1.8 sini jadi 1.61. Apa jangkaan awak untuk kalau kita ada third bound, maka H kita berapa? H3 kita. Awak boleh jangkakan berapa dah. Okey. Selesai untuk yang itu, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okay, pada contoh yang seterusnya, extra example 7. A squirrel with a mass of 2.5 kg is trying to jump from a tree which height 3 meter from the ground. Calculate the potential energy and kinetic energy based on the situation below. Ingat, squirrel ini ada jisimnya, M-nya 2.5 kg. Okey, dan cuba lompat dari pokok pada ketinggian 3 meter daripada tanah. Calculate the potential energy, dia nak E potential dan E kinetic. Calculate the potential energy and kinetic energy based on the situation below. Yang pertama sekali, dia nak dapatkan when the squirrel still on the tree. Maksudnya monyet ni, jadi kuranglah sedikit, berada pada kedudukan paling tinggi. Paling tinggi iaitu 3 meter. So kita tahu bahawa monyet ni nak lompat pada kedudukan tinggi 3 meter. Formula yang kita pakai adalah E total bersamaan dengan E kinetic, E potential plus E kinetic. Ini konsep yang kita belajar. Dan kita tahu bahawa kedudukan ini E kinetic kita adalah bersamaan dengan sifar. Kenapa? Half mv kuasa 2. Pada kedudukan yang paling tinggi, maka nilai kita, monyet itu belum melompat lagi, maka nilai kita adalah sifar meter per saat. Maka E total equal to E potential equal to mgh. E potential kita tukar pada E potential maksimum, maka M kita adalah 2.5 darabkan dengan 9.81 sebab dia tak bagi nilai kan. Jadi kita gunakan PY darabkan dengan H. H kita berapa? H kita adalah 3 meter. Okey, kita tengok penyelesaian di sebelah. Maka kita dapat nilainya adalah 73.58. Saya tulis sekali lagi. E total equal to E potential plus E kinetic. Maka E kinetic kita adalah sifar, maka mgh. So ini jawapannya. So untuk kinetic ini jawapannya. Okay, next. When the squirrel fall 1.5 meter from the tree. Maksudnya E potential equal to mgh. Okay. Dan kita tahu E total equal to M potential plus E kinetic. Okey. Tadi kedudukan monyet ini pada kedudukan 3 meter. Sekarang dia jatuh pada kedudukan 1.5. Tadi dia pada kedudukan paling tinggi. Sekarang dia ada pada kedudukan 1.5 meter. So kita nak kira dia punya berapa dia punya jarak. When dia nak jawapan apa? Dia nak calculate tenaga kinetik dan juga tenaga kepayaan. Okey, maksudnya pada kedudukan ini
dia nak berapa E kinetik, berapa E potential. Maka kita tahu bahawa menggunakan formula, saya tulis kat sini, E total equal to E kinetic plus E potential. Okey. Kemudian kita ada formula tadi E total kita adalah bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan E potential maksimum bersamaan dengan berapa? 73.58. 73.58 Joule. Dan pada kedudukan ini kita nak dapatkan E kinetic dan juga E potential. Untuk E potential kita tulis saja formula mgh. Maka M kita adalah 2.5 kg, G kita 9.81, H kita pada kedudukan sekarang adalah 1.5 meter. Maka kita dapat 36.79. Macam mana nak dapatkan E kinetic? Kita tak ada maklumat. V kita tak ada. Macam mana kita nak buat? Adalah dengan menggunakan formula E total equal to E potential plus E kinetic. E total kita tahu, E potential pun kita tahu. Maka E total kita 73.58 bersamaan dengan E kinetic yang nak dicari. Ini saya tukar kedudukan plus 36.79. Maka kita dapat dengan menggunakan persamaan algebra E kinetic equal to 36.79 Joule. Selesai nombor 2. Dan pada kedudukan 3, when the squirrel touch the ground. Ingat konsep kita E total equal to E potential plus E kinetic. Pada kedudukan paling bawah maka nilai H kita akan menjadi sifar. Bila H kita menjadi sifar, formula kita mgh, maka H kita adalah sifar, nilai ini akan jadi sifar plus half mv square. Jadi E total bersamaan dengan mgh plus half v square, saya bawa ke sini. Okey, saya ulang. E total equal to E potential plus E kinetic. So, E potential kita adalah bernilai sifar. Kita tahu E total kita 73.58 sama dengan E potential maksimum. E potential maksimum sama dengan 3.78 sama dengan E total samaan dengan E kinetic pada kedudukan maksimum. Okey, kenapa? Jadi E maksimum, E total equal to E potential plus E kinetic. So ini menjadi sifar, maka automatik E total equal to E kinetic maximum. Okay. Alright, kita sambung tajuk power ni pada video kita yang seterusnya. Okay, terima kasih.